Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Abangku yang dikasihi, dirindui selalu. Khabar semua okey lah. Alright. Hari ni kita ada sebuah gitar iaitu Takamine akustik. So ini Takamine akustik D series. So dalam ni dia ada tulis made in China. Maknanya dia OEM dibuat di China lah. Brand Japan tapi dia buat di China. So ini kedudukan dia. Jadi apa masalah gitar ni? Masalah dia tali dia sangat-sangat keras. Sebab apa tali dia keras? Sebab dia punya kedudukan tali jauh daripada fret. Itu je masalah dia. Right. So kita check dia punya string action height di fret 12 ni, nampak tu dia punya tinggi dia tu kan. Memang sangat-sangat tinggi lah. Sakit tangan memang nak main. Gitar ni baru beli, tak pernah set up lah. Jadi memang kedudukan kondisi dia memang macam ni lah. Jadi kebanyakan gitar-gitar OEM China memang ni lah bang masalah dia. Harga dia mahal, tapi tinggi, nampak tu. So kalau kita check kat sini 2 mm. 2 mm. Lepas tu dekat sini 2.75. Sangat-sangat tinggi lah bang. Tak boleh lah bang macam ni. Jadi dia ada beberapa sebab lah yang menjadikan kriteria sesebuah gitar tu menjadi tinggi, keras dan sebagainya lah. Nombor satu, dia punya necknya alignment. Jadi sekarang ni kalau kita semak secara rambang, bukan secara detail secara rambang. Jadi kita letak notch ruler ni sebagai kita nak tengok dia punya kadar bengkok dia tu, upbow dia tu tahap mana. Sebab gitar dia kena bengkok sikit bang. Dia kalau tak bengkok dia tak boleh, nanti dia buzzing. So sekarang ni saya ada letak macam ni. So kita tengok secara rambang dia punya gap dia so far saya tengok relief dia okey. Yang ni relief dia okey. Tengah-tengah ni dia ada gap sikit. Dekat sini dia ada gap sikit. So far okey lah. Sini pun dia ada gap. Dekat sini kita tengok dia ada gap. So gap dia tu actually not okey sangat. Not baik sangat lah. Nak kata okey tak okey, nak kata tak okey pun tak okey juga. Jadi dia kena adjust sikit lah truss rod. Kena pulas dia ikut arah jam. Ikut arah jam, tolak ke sana. So nanti dia akan naik sikit lah. Tapi itu tak cukup bang untuk kita nak adjust dia punya string action, nak bagi tali tu lembut. Sebab apa? Sebab dia punya dekat sini tinggi dan dia punya saddle kat sini pun tinggi. Jadi banyakkannya kalau orang DIY dia akan kikis yang ni dia akan turunkan, betul tak? Kebanyakannya macam tu. Tapi dia sebenarnya tak cukup. Sebab apa? Kita kena semak dulu dia punya kadar neck angle kat sini. Jadi dekat saya sekarang ni ada pembaris besi ni. Pembaris besi ni. So bila saya check, kita semak dia punya kita letak pembaris macam ni. Dan kita semak dia punya neck alignment. So dekat sini saya dapati dia langgar bridge ni, nampak ni. Dia langgar bridge. Ada certain few mm lah. Dan anggaran saya ni dalam 1 mm ke 0.5 mm macam tu lah. So itu yang menyebabkan tadi tu tinggi. Nampak tu. Dia sepatutnya yang betul dia macam ni. Bila kita letak straight, dia terus cantik dia macam ni. Ni baru yang betul. Dia situated tu ngam-ngam dia kat sini. Tapi ini tak. Yang ini dia ke bawah. Jadi ditambah pula dengan saddle yang tinggi, menyebabkan area sini dia jadi makin tinggi. Memang tak boleh lah men. So dalam penyelesaian dia kita kena turunkan kat sikit ke sini. Tapi macam yang ini walaupun dia ada sengit sikit, maksud saya dia ada langgar sikit, tapi masih boleh diterima sebab dia tak obvious sangat. Dia kalau obvious dia macam ni. Bila kita letak dia macam ni. Yang ni obvious sangat. Ini dia memerlukan kaedah lain lah untuk kita nak repair. Macam yang ni dia sikit je, masih boleh repair lah. Maksudnya masih boleh buat setup as a normal practice. Jadi next masalah dia bila kalau kita buat DIY,
kita rendahkan ke paras paling maksimum, dia membantu sedikit sebanyak lah untuk turunkan string action kat sini, especially dekat sini, right? Tetapi dia ada tetapi dia akan terganggu bila ada uneven frets. Okay, so uneven frets kalau kita check dekat sini, ni ada uneven frets ni. Ini yang kacau ni. Nampak tu? Kalau saya tutup tangan belakang ni, nampak? Ini yang kacau. Ni pun ada uneven frets. Jadi ini yang buatkan buzzing. Jadi kita ni kena buat fret leveling balik. So kita semak yang lain. Kita semak secara rambang dekat sini. Actually okay, yang ni dia ada sikit-sikit lah kan. Actually saya tak boleh nak rely sangat, tak boleh nak percaya sangat result yang saya buat secara rambang ni. Sebab apa? Sebab neck ni sekarang ni dia dalam keadaan upbow macam ni. Jadi bila kita letak benda ni, kita tak boleh nak determine 100% which one uneven frets yang kita tak nak tu. Melainkan neck ni kita dah tegak betul, baru kita boleh check, baru dapat dia punya exactly amount berapa uneven frets yang kita nak kena buang, kita nak kena gosok balik. Jadi disebabkan inilah saya menggunakan neck jig untuk determine balik masalah ni. Kita tegakkan neck dulu, baru kita gosok fretboard ni dengan leveling bar. Kita buat kita panggil proses ni, nama dia fret leveling, right? So inilah masalah yang selalu membelenggu pada para penggitar-penggitar yang membeli gitar akustik. Inilah dia, inilah masalah dia. Tinggi bang, tinggi. Jadi untuk direction kita nak buat setting ni, kita nak buat setup ni, so kita kena tahu kita punya apa direction kita untuk achieve, untuk kita buat setup ni. Sebab untuk melakukan sesuatu tugasan, kita perlu ada goal setting, kita perlu ada achievement, apa yang kita nak tu, right? So yang ini bergantung pada orang yang setup tu lah, right? Jadi untuk saya akan setup gitar ni mengikut playability, okay? Playability yang sesuai, mengikut kadar string action yang boleh saya lakukan, mengikut struktur yang ada pada gitar ni, okay? Alright. Sebab kalau nak buat betul-betul, dia punya dia punya kadar nak buat setup tu memang akan melibatkan time and cost lah, betul tak? So kalau dekat sini pun kita boleh tengok dia punya defect, kita boleh nampak dia punya defect kat sini. So yang mana kita boleh nampak fretboard dekat sini nipis, dekat sini dia agak tinggi, agak tebal sikit. So yang ni jadi apabila saya nak buat setup gitar, sesebuah gitar tu saya akan setup mengikut struktur yang ada pada gitar tu, yang mana sesuai, yang mana boleh kita buat untuk gitar tu. So kita boleh tengok dia punya kat sini macam menurun sikit kat sini. So kadang-kadang workmanship daripada kilang pun satu hal juga kan. So inilah dia yang menyebabkan gitar tu susah kita nak main. So yang ni kita boleh nampak lah ada kesan leka dah macam tercabut macam tu. Ni dah ada genggang sikit ni. Mungkin gitar ni tak pastilah kenapa, kena jatuh ke apa, tak pasti, ataupun defect daripada kilang ke, saya pun tak pastilah. Nampak tu, ada defect. Tapi yang ni bukan fretboard renggang, bukan. Yang ni saya nampak dia punya macam sealer dia, dia punya sealer dia dah macam terkopek sikit. Jadi defect yang lainnya, kalau kita tengok kondisi fret ni, memang nampak boring lah. Dia punya colour pun dah pudar kan. Lepas tu dia punya, okay, ni dia punya nut plastik dia punya tuning machine. Kalau kita tengok sini, jenis diecast biasa lah, tak ada yang special lah. Tapi dia jual harga yang mahal. Pasal apa? Pasal brand. Kan? Ini biasalah marketing business, right? So yang ini memang kalau dekat Lazada, Shopee memang murah lah kan? Tak ada yang special sangat lah, right? Jadi untuk langkah pertama, biasanya saya akan buka tali dulu lah. Saya tak potong kan? Depend lah, kalau tali tu teruk sangat saya potong. Tapi kalau macam tali ni
saya tak potong sebab saya nak pakai balik untuk tujuan setup simulasi sebelum kita pakai tali yang betul, tali yang original ni kan, yang baru tu. So untuk yang ini kita pakai tali yang asal untuk buat setup simulasi. Jadi saya akan gulung baik-baik, ikat pakai kabel tie, sebab nanti kita akan gunakan balik tali ni untuk tujuan simulasi. Okey, so dah kosong. Okey, seterusnya gitar ni saya dah letakkan di atas neck jig ni untuk proses kita nak straighten dia punya neck yang bow tadi tu. Okey, so tujuan neck jig ni adalah untuk kita mengukur aras kerataan. Sebab tu kita kena ada dialing gauge ni. Ini nama dia dialing gauge, right? So dialing gauge ni dia fungsi dia adalah untuk kita mengukur nisbah rata sesuatu satah. Sebab tu dia kena ada meter ni. Kalau kita tak pakai meter, kita pakai manual, kita letak pembaris. So bukan tak boleh, boleh. Cuma kalau pakai meter dia lebih accurate, dia lebih tepat sebab dia sensitif. So yang ini dia punya kadar sensitif dia 0.001 mm. So memang baguslah untuk kita nak determine dia punya kerataan dia tu. Jadi kalau kita tengok dekat YouTube, dekat mana-mana ada orang buat pakai neck jig ni, so dia akan miringkan gitar ni. Maknanya jig ni dia akan miringkan untuk melawan gravity supaya dia boleh adjust dia punya dialing gauge tu untuk jadikan zero. Tapi saya menggunakan kaedah lain. Saya tak menggunakan kaedah miring tu. Sebab saya mengambil kira worst case scenario, gitar yang dihantar memang tak ada tali. So bila kita buat miring tu, dia kena ada buat tensioning setting balik. Gitar yang dah siap sedia ada tensioning. Jadi saya ambil worst case scenario, kalau gitar yang sampai tak ada tali, so no point lah kita buat macam tu kan. Jadi saya, sebab dialing gauge ni, neck jig ni dia ada bermacam cara, banyak cara kita boleh buat untuk determine dia punya satah yang lurus. Jadi untuk case ni saya buat setup dia macam ni, okay. So kita ada dua pointer kat sini, satu long pointer, satu short pointer. Nampak tak ada satu meter pendek ni kan, meter kecil ni, ni meter kecil ni. Right, so kalau kita tengok dekat sini, dia punya kadar dia tak sama. Long pointer ni, jarum panjang ni, dia tak sama kan? Jadi saya punya concern untuk menggunakan alat ni adalah untuk mencari kerataan neck untuk kita buat fret leveling. Sekarang saya dah letakkan gitar ni ke atas neck jig ni untuk tujuan setup seterusnya. So direction saya sekarang ni adalah untuk memastikan, untuk mencari satah lurus untuk neck ni dengan menggunakan dialing gauge yang sedia ada. So dia akan menahan satu tensioning sini, satu tensioning sini. Okey. Jadi apa yang kita tengok selalu dekat YouTube, macam mana Stumac buat simulasi cara macam mana nak pakai dialing gauge ni, macam mana kita nak pakai neck jig ni. So mereka akan miringkan macam tu, dalam keadaan tali tu dah menegang. So bila kita mengiringkan macam tu, dia akan memutuskan gravity. Yang mana gravity ni dia jahat juga, gravity ni, sebab gravity ni dia mengganggu proses kita nak buat nak meluruskan neck kalau kita buat secara manual. Sebab bila kita tengok dengan mata, kita baringkan neck tu, kita adjust dia straight, tapi bila kita angkat je gitar tu, dia bengkok balik sebab gravity tu. Jadi itulah tujuannya mereka buat, dia miringkan kat sini, so dia menegakkan macam tu, so kita boleh adjust macam tu lah. So itu antara salah satu biasa yang cara yang popular lah, yang biasa digunakan. Tetapi saya menggunakan kaedah yang sebaliknya. Saya tidak menggunakan kaedah tersebut, yang mana saya ambil worst to worst case, worst case scenario, yang mana gitar yang sampai kadang-kadang ada yang antaranya tak ada tali. Jadi takkanlah saya nak pasang tali, nak tune dia betul-betul baru kita nak letak macam tu. So dia dah melibatkan time and cost, betul tak? Terutama gitar-gitar yang menggunakan bridge flat rose untuk gitar elektrik. Okay. Jadi untuk kes macam ni, sebab
Dialing gauge ni dia ada 1001 cara bang, macam mana kita nak cari dia punya satah lurus tu. Dia ada 1001 cara. Jadi cara yang saya buat ni, so saya dah letakkan neck jig ni, saya dah letakkan gitar kat atas neck jig dengan ukuran yang random. So sekarang ni saya tak tahu mana kadar yang lurus, saya tak tahu. So yang ini dia tahan tension belah sini, yang ini dia tahan tension belah sini, untuk mengambil reading berapa milimeter perbezaan antara kedua-duanya. So kalau sini tinggi milimeter dia banyak, sini milimeter dia rendah, maksudnya ada imbalance dia punya neck tu. Daripada sinilah kita boleh detect kayu sini mungkin dia ada beralur, dia ada bump fretboard, ataupun dia ada neck twist dan sebagainya. Daripada sini kita boleh detect. Okay. Jadi untuk cara macam ni, cara yang saya pakai ni, jadi kita boleh nampak ada satu long shaft pointer dan short shaft pointer. Short pointer, long pointer. 1 meter panjang, 1 meter pendek. Jadi sekarang ni saya tak tahu kadar lurus dia macam mana. Okey. Dan saya terus check dia punya neck element ni. Jadi bila kita dah buka tali tu, kita tengok dekat sini. So daripada sini okey, dia tak ada gap. Okey, kat sini dia dah nampak ada gap sikit. So dekat sini dia ada gap banyak lah. So daripada sini kita boleh anggarkan dekat sini neck tu dia dah up bow sikit. Dia dah back bow sikit. Tadi masih ada tali dia macam ni, up bow. Kita dah buka tali, dia jadi back bow. Sebab tu tadi saya cakap saya tak pakai kaedah miring tu. Sebab saya terus cut short, saya terus ambil back bow punya reading. Dia sama je. Dia back to back sama je. Right. So sekarang ni saya tak tahu berapa reading yang ada ni, yang lurus. So kat sini saya akan pulas, yang mana dia akan tarik, dia akan tolak neck ni ke atas, dan yang ini dia akan hold. Maknanya satu tensioning naik, satu yang hold. So dia akan berlaku pergerakan dan meter ni akan ambil reading dia. Okay, so sekarang ni saya akan pulas. Kita akan ambil sampai point dia sekata. Dia mesti akan sekatanya bang. Dia mesti akan sekatanya. Okay, sekejap saya pulas balik. Okay, alright. So dia dah kosong. Okay, kalau kita tengok short pointer dengan yang ini, yang A dengan yang B. So short pointer dia dah sama, yang ni pun dah sama. So yang ini saya tak ada pusing. Saya tak pusing. Dialing gauge saya tak pusing. Saya akan tetapkan kosong ni dekat shaft tengah-tengah ni. Dua-dua sama. So saya tak perlu pusing. Saya hanya berpandukan pada short pointer ni. Short pointer ni. So dekat sini saya dah dapat dia punya rough reading almost 80%, 70%. Apa nama ni, elemen yang lurus. So kita check balik dekat sini. Kita check balik. Mana ni? Ni dia. Okey. So kita tengok, okey, semua dah ngam. Semua dah cantik. So ada gap sikit. Ada gap sikit, tapi dekat ujung ni dia dah okey dah. Cuma dia ada gap sikit kat tengah ni. Mana tadi ada gap tadi? Sekejap dia kena lurus bang benda ni. Pembalasan kena lurus. Oh okey lah semua. Semua okey. So daripada mula-mula tadi kita tengok dia punya back bow dia tu ada gap kan, dekat sini ada gap kan, dekat sini, dekat area sini ada gap tadi kan. So lepas saya tarik tu dan saya berhenti bila meter ni reading dia sama. Reading dia sama. Okey. Jadi dia terus kosong. Terus kosong. So ada case pula, bila saya tarik, so reading dia sini macam ni, sini dia lebih sikit. Sebab apa? Sebab dia tak boleh nak adjust 100%. Sebab dia kena adjust dekat thrust rod kat sini. Jadi bila kita adjust thrust rod tu, automatik yang terlebih ni dia akan kosong balik, dia akan ke sini balik. So dia akan ikut selari. Dia sama. Baru dapat reading tu tepat. Macam tu.
Okey. So yang ini kedudukan neck yang saya boleh katakan lurus lah. Dan dia punya point dia kena tengah-tengah. Point ni kena tengah-tengah. Dia tak boleh tepi. Nanti reading dia tak sama. So dia punya reading dia mesti sini dengan sini mesti sama, short pointer mesti sama, long pointer pun mesti sama. Dia macam tu. So kita tak perlu kaedah miring macam tu. Sebab kaedah miring tu bila kita tegakkan dia kosong dalam keadaan string tension ni, bila kita buka tali kan, bila kita buka tali tu, kita dah buka tali tu semua tu, nanti neck tu dia akan lentur balik, nanti kosong tu dia akan berubah ni. Lepas tu kita kena adjust kat sini. Kita kena adjust kat sini pula bagi dia kosong. So bagi saya tak ada point lah. Sebab yang ini lebih tepat dia punya reading dia. Kosong tu kat situ, kita kena kejar kosong tu, bukan kosong tu kena kejar kena kejar meter tu. Dia terbalik. Kita kena kejar kosong tu. So baru dapat satah yang lurus. So itulah kaedah yang saya gunakan. So kita simak balik. Okay, so kita dapatlah yang lurusnya. Straight kan. Alright, so seterusnya kita akan buat fret leveling. Alright, jadi untuk finalize balik untuk meter ni, kita nak betul-betul dia tegak. So meter ni kena kosong betul-betul. Dekat sini lah baru kita adjust truss rod. So ini truss rod. Okay, sekarang ni saya akan adjust ikut arah jam. So dia akan jadi, sekejap saya akan pulas dia. Ketat pula ni. Ni saya dah tengah adjust ni. Okay, so kosong. So kita semak balik dengan notch ruler ni. Okay, so kita dapat, sekejap saya kena check dia tegak. Okay, so kita dapat, so inilah yang final. Barulah kita boleh buat fret leveling dengan tepat. So inilah tujuan kita gunakan meter ni. Saya tidak selalu pusing-pusing dia punya gauge ni. Saya tak selalu pusing-pusing, saya terus tegakkan dia. So selain tu setting tu saya juga menggunakan setting daripada sini. So kita pusing sini sikit je, meter ni akan lari, dia akan bergerak. So dia ada setting dekat sini juga. Ini kalau kaedah yang kita tak pakai miring tu, kita ada setting dia dekat sini, setting dia dekat sini. Dekat sini ni pun ada setting dia. Okay, so yang ni setting yang optimum untuk gitar ni lah, untuk gitar akustik ni. So tadi meter dia daripada tak sekata, kita tarik dia sampai almost 80% lurus, dan kita finalizekan dia dengan truss rod. Baru dapat kita kejarkan dia ke kosong ni, ke 0 point. So barulah kita dapat satu satah yang lurus. Sekejap, saya tegakkan betul-betul ni. Okey. Dia macam ni lah. Okey, baik. Sekarang ni truss rod saya dah adjust. Tadi saya terpaksa tutup sekejap pasal susah pula saya nak buat kerja sambil pegang kamera kan. Okey, jadi saya dah pulas ikut arah jam tadi tu. So ini result yang saya dapat. So meter tu dah long pointer ni dia dah menunjukkan arah kosong, dan yang ni pun arah kosong. So A kosong, B pun kosong. Dia macam tu. Okey. Jadi alright. So lepas semua kita dah determine, barulah kita letak sendal ni. Kita letak sendal ni. Jadi kita letak sendal ni. Lepas tu barulah kita cabut meter ni keluar. Kita tak boleh buat leveling dalam keadaan meter ni masih tinggal kat sini, sebab nanti meter tu rosak. Sebab bila kita leveling, benda tu dia akan bergerak-gerak.
So meter ni nampak tu, dia akan gerak macam tu. So demi spring dia dalam tu nanti cepat rosak. So kita buka, barulah kita buat leveling. So baru ada sandal ni, barulah bila kita buat leveling tu, neck tu dia tak meleding. Tu dah ada. Okey, sekarang kita dah cover fretboard ni dengan masking tape. So sekarang ni lah waktu yang sesuai lah. Awal-awal dah saya dah jumpa uneven frets. Ni ada uneven frets ni. Sebab neck tu dah lurus, jadi dia lagi senang kita nak check. Ni pun ada. Ni pun ada uneven frets. So boleh tengok dekat sini. Dia bergerak kan. Sebab neck tu dia dah straight, jadi kita nak check tu senang. Kalau kita nak check uneven frets dalam keadaan neck tu bengkok macam ni, kita susah nak jumpa. So saya akan buat semakkan untuk uneven frets. Neck dia dah tegak betul, banyak betul uneven frets saya jumpa ni. Boleh dengar bunyi ya. Kalau yang dengar tu, boleh dengar ketak bunyi dia. Sebab neck tu dia dah straight kan, senang kita nak check. Okey, ini adalah keputusannya, yang mana majority fret yang dipasang adalah uneven, banyak fret yang tidak rata dan majoritinya adalah obvious, sangat-sangat obvious. So no wonder lah dia set up gitar tu tinggi. So memang obvious lah. Jadi memang banyak lah kalau kita tengok, almost 80% lah, right? So kalau kita tengok obvious ni, macam ni dia obvious, macam ni pun dia obvious kan? Sampai boleh dengar bunyi tu. Jadi apa sebab fret tu jadi macam tu? Dia ada beberapa sebab. Okey, tapi yang biasanya terjadi adalah dua perkara. Pertama, workmanship daripada manufacturer, iaitu pemasangan fret yang tak sekata. Dia orang pakai hammer kan. Yang kedua, kedudukan kondisi fretboard yang fret bump yang beralun tu, yang saya cakap tu. Sebab fret ni dia duduk atas kayu, so dia memang bergantung 100% level kayu tu sendiri, level kayu fretboard tu. So kalau dia bump tu kan, so kita boleh check memang ada uneven lah, memang banyak lah. So macam saya cakap tadi, dekat tengah ni ada uneven, ada gap kan. Dekat sini ada gap, dekat sini dia tak ada gap, sini dia tak ada gap, dekat sini ada gap. So kalau saya tegakkan kat sini tak nak bagi ada gap, nanti dekat sini pula ada gap. Dia punya radius dia tak konsisten. So inilah perkara yang sering berlaku untuk gitar-gitar OEM China, termasuklah gitar elektrik Ibanez Geo, banyak lagi lah LTD pun ada, SGR pun ada, banyak lah. Okay, so sekarang ni dah sampai masa untuk kita buat fret leveling. Alright, so yang ini fret leveling dah buat. So kita boleh tengok lah ada beberapa warna fret asal masih tertinggal kat sini. Yang ni. Sebab apa yang ni tak kena? Sebab yang ni tinggi. Yang ni tinggi. Sebab apa yang ni tak kena? Sebab yang ni tinggi. Yang ni tinggi. Itu ni tak kena. Macam tu lah. Right. Sebab apa yang ini tak kena? Pasal yang ni tinggi, yang ni tinggi. Sebab tu yang ni tak kena. Right. Itulah dia punya konsep fret leveling ni. Kita boleh nampak. Okey, kenapa yang ni tak kena? Sebab asalnya yang ni tinggi. Yang ni tinggi. Right. Alright, alhamdulillah saya dah berjaya menyelesaikan proses fret leveling untuk keseluruhan fret ni. Jadi kita nampak kebanyakan warna asal fret pun dah hilang.
Tengok yang ni pun dah hilang. So kalau tengok ada kesan-kesan getah pasir ni, dia hanya berkumpul di tempat yang saya tanda saja. So yang mana banyak ni, itu maksudnya yang obvious. So yang ni sikit, ada sikitnya besar-besar pasir macam tu, dia tak obvious sangat. So dia tak ada kesan. So yang ni obvious, dia ada kesan. Ni obvious, dia ada kesan. Getah pasir banyak. So yang ini medium. Yang ni medium. Right, yang ni banyak. Ni obvious. Tengok ni. Ni obvious. So yang ni dia tak obvious. Tapi yang lekuk-lekuk tu dah nak hilang dah. Yang ni saya biar je lah, sebab nanti kalau saya leveling sampai bawah sangat, nanti dia rendah sangat kan. So saya biar je kat sini. Kita settle dengan crowning dia dah cukup. So ni dah dia. Dia accumulate dekat tempat-tempat yang saya tanda saja. Nampak tu. Tempat yang saya tanda tak ada. Tempat yang saya tak tanda tu dia tak ada. Macam ini dia sikit. Ni ada medium. Ni medium. Ni medium. Ni medium. Ni medium. Ni medium. Ni obvious. Obvious. Ni semua obvious ni. So next kita buat fret crowning pula. So sebab apa? Sebab atas ni dia dah petak dan dia dah kasar kan, dia dah kesat. So kita nak kena buat fret dressing lah. So fret crowning ni adalah antara salah satu gerak kerja yang termasuk dalam kategori fret dressing. Okay, so saya akan buat lah. Okey, alhamdulillah siap juga. So ini final result untuk gitar ni. Okey, sekarang ni biasanya sebelum saya pasang tali ke dan sebagainya, saya nak setting dia punya bonnet ke. So sekarang ni gitar ni nut plastik, saya nak tukar dengan bonnet. Okey, so sebelum tu saya perlu determine dululah berapa tinggi height yang ada sekarang ni, sebab kita dah buat leveling balik kan. Okey, jadi biasanya saya akan semak lah sama ada leveling saya tu betul atau tidak. Maknanya leveling yang saya buat tu balance ke tak balance, macam tu lah. So macam mana cara saya check? Saya akan ambil ukuran tinggi fret daripada fret 1 ujung ke ujung, berapa dia punya different dia kan. Okay, so sekarang ni kita check. Saya pakai caliper ni. So saya pakai caliper. Okay, alright. So saya akan ukur tinggi dia macam ni kan. So kita dapat tinggi dia sekejap Okay, 0.4. Okay, kita double check balik. Sekejap. Susah buat kerja sambil berhimpun ni. Right, 0.38. Okay, 0.40 dah. Okay, lagi sekali. Okay, 0.4. So biasa saya akan ambil bacaan 3 kali lah. So dekat sini kita tengok berapa pula dia punya tinggi dia. So sekejap, saya lupa nak zerokan dia balik. Okay, kita checkkan tinggi dia berapa. Alright. So 0.43. Alright, 0.4 lah. Maknanya balance lah daripada sini sampai ke sini. Maknanya saya buat leveling tu dalam keadaan lurus, straight. Lurus. Sebab kadang-kadang kita kalau kita buat manual, sini dengan sini dia tak balance. Tinggi fret tu. Sebab tu bila kita main tu kita tak rasa flat. Kita rasa macam tak balance kan. Bila kita tinggi belah sini, dia rendah belah sini. Bila kita rendah belah sini, dia tinggi belah sini. Lebih kurang macam tu lah. Kita rasa main tu tak selesa. Jadi kenapa saya ambil fret 1? Sebab kita nak tahulah daripada ujung ke ujung berapa result yang kita dapat leveling tu. Right. So biasanya fret ni dia akan turun sikit lah sebab kita dah buat leveling dia kan.
Jadi untuk dia ada calculation lah. Dia ada calculation dia. So tadi kita ambil ukuran dia 0.44. Okay, 0.44. So saya punya tolerance bila kita dah turun tu saya ambil 5%. 5%. So 0.02. Right. 0.02. So 0.02 ni kita tolak dengan 0.44 tadi. So saya, alamak, bising pula. Sekejap, aku tutup sekejap kompresor ni. Alright. Okay, so sekarang ni after kita dah tolak 5% tolerance, kita dapat 0.41, 0.42 lah. Maknanya size frag, setiap frag ni dia mesti benchmark dia mesti 0.42 mm height ataupun 0.39 ke 0.38 ke. So kira boleh diterima lah. Maknanya kalau kita sebab kat sini 0.4 ataupun 0.42, kalau kita check dekat sini leveling kita ni 0.2, 0.25, maknanya dia dah rendah lah, maknanya dia tak balance. Dia tak balance kat situ. Maknanya either kita punya setting thrust rod tak betul, atau seterusnya menyebabkan leveling tu pun tak betul. So nanti frag sini tinggi, frag sini rendah, sini tinggi. Lebih kurang macam tu lah. Dia bergantung pada faktor kondisi gitar. Okay, so sekarang ni kita check kita punya tolerance 0.42 lah, ataupun 0.4 lah, senang 0.4. Okay, so kita check random. Kita check dekat frag ni. So kita dapat 0.45. Lebih kurang lah. Apa 0.3 pula ni? 0.3 sini, 0.4 dah ada sekali, 0.36. right. So, ingat tak tadi yang saya cakap dekat sini zone sini rendah kan? So saya dah level up dia naik sikit, sebab tu sini dia level frag dia rendah sikit. Betul, level dia rendah sikit, sebab tu saya ambil yang ini ketinggian frag yang nombor 1 ni sebagai reference. So yang ni dia dah rendah, ni dah rendah. So kita back to dekat sini balik. So kita punya tolerance 0.4. Sekejap. 0.47 lebih pula. Sekejap. 0.37 dekat sini tengah ni, tempat yang ada gap tadi tu kan. Sekejap. 0.3 sini. Sekejap dari sini 0.3. Gerak pula. 0.4 sini, 0.3. Lebih kurang macam itulah. Kita nak check kita punya leveling tu okey ke tak okey. Macam tu kan. So kalau dekat sini gerak-gerak lah bang. 0.36, 0.37. Maknanya dia dekat-dekat dengan 0.4 tadi tu. Kita punya tolerance kita. Macam itulah. So dekat sini secara umumnya kita akan rasa balance lah, sebab dia punya height dia sama. Height dia sama. Right. Kenapa dia ada 0.33, kenapa dia ada 0.4, kenapa dia ada 0.44? Sebab apa? Sebab kita buat leveling tadi. So height dia dah varies. Height dia dah jadi varies. Daripada tinggi macam tu kita dah buat leveling. So height dia jadi varies lah. So walaupun level dia sama, tapi height dia jadi varies. Varies tu maksudnya ada pelbagai size. Janji dia sama rata. So apa yang saya nak cuba sampaikan kat sini, kalau kita tersilap melakukan penilaian daripada awal, sama ada kita nak adjust thrust rod untuk luruskan neck dan sebagainya, apabila yang itu kita silap, maka seterusnya kita akan melakukan kesilapan yang lain, iaitu frag leveling dia. Frag leveling tu jadi frag tu jadi tak balance daripada segi height, terutamanya frag stainless steel.
So sebab itulah kita kena check lah, check and balance. Jangan lepas main jangan lepas levering tu kita terus pasang tali ke apa, tak. Kita kena determine dulu dia punya, kita check ni betul ke tak betul. Okey, alhamdulillah. So inilah final result untuk gitar ni. Tapi hari ni keadaannya sebelum kita buat restring dan kita install new tuning machine, so keadaannya dah lebih terampil daripada yang asal. Nampak pudar, nampak boring macam tu kan. So sekarang dia dah nampak terampil daripada yang sebelumnya. So ini bahagian belakang. Yang ini adalah bahagian tuning machine yang kita dah buat tadi, dan bone saddle kita dah install. Bone nut, sebab yang asalnya dia nut plastik, dia bukan bone, tapi plastik tu jenis high pressurized lah, jenis plastik yang tumpat juga. So kita tukar dengan bone. So ini adalah final result untuk gitar ni. Alhamdulillah saya dapat selesaikan. Jadi saya tangguhkan dulu video ni setakat sini. Diharapkan sahabat-sahabat semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada nak repair gitar, nak set up gitar ke, just make a call or WhatsApp lah tapi kalau saya tak jawab call tu, boleh WhatsApp lah sebab kadang-kadang saya sibuk Okey, hingga kita berjumpa lagi sahabat-sahabat semua dalam episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.